Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Faiz Syairah Nizam dan ini BIS Malaysia Selasa 5 Mac 2024 bersiaran secara langsung menerusi saluran TV1. Menjelang sambutan Hari Wanita Sedunia pada Jumaat ini, Bual BIS petang ini memberi tumpuan kepada pemerkasaan usahawan wanita. Tapi sebelum itu, kita tinjau dahulu pergerakan ringgit yang disediakan PNB Investment diikuti perkembangan komoditi dan senarai harga barang terpilih. Hari Wanita Sedunia yang disambut pada 8 Mac setiap tahun bukan sahaja bertujuan menghargai peranan golongan itu dalam institusi keluarga, malah menghargai sumbangan mereka dalam pembangunan negara selaras aspirasi Malaysia Madani. Tahun ini, tema Wanita di Julang Negara Gemilang diangkat bagi meraihkan kaum hawa dalam pelbagai sektor pekerjaan. Ini termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Seiring kepentingan PMKS sebagai antara tunjang ekonomi negara, pelbagai inisiatif disediakan kerajaan melalui agensi berkaitan. Ini tidak terkecuali SME Corp Malaysia yang turut memberi tumpuan terhadap pemerkasaan usahawan wanita. Bagi mengupas lanjut, kita terus sahaja bersama Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia, Encik Rizal Naini. Selamat datang Encik Rizal. Terima kasih ada ruang waktu untuk kita bersama-sama melihat dari skop bagaimana peranan usahawan wanita dalam negara. Kita faham usahawan itu, PMKS itu penting dalam tunjang ekonomi negara. Encik Rizal berada dalam SME Corp. Melihat kepada ini, bagaimana peranan usahawan wanita dalam pemerkasaan ekonomi negara? Okay. Terima kasih Syahira. Dan Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM atas jemputan pada rancangan BIS Malaysia pada hari ini. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucap selamat menyambut Hari Wanita pada 8 Mac hari Jumaat ini, yang mana temanya seperti Syairah nyatakan tadi, Wanita di Julang Negara Gemilang, ya. Dan sebelum kita melihat peranan PMKS wanita, izinkan saya memberi sedikit gambaran secara keseluruhannya profil PMKS di Malaysia, ya. Berdasarkan data terkini oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, PMKS merangkumi 97.4%, iaitu sebanyak 1.17 juta, ya, jumlah perniagaan di Malaysia, ya. Dan sebahagian besar, hampir 80% adalah perusahaan yang berskala mikro, dan selebihnya 19.7% adalah perusahaan kecil, dan 1.6% adalah bersaiz sederhana, ya. Dan dari segi sektornya pula, majoriti PMKS berada di dalam sektor perkhidmatan, iaitu 84.7%, dan sektor pembinaan 7.9%, pembuatan 5.6% dan pertanian 1.4%, dan yang terakhir yang terkecil adalah 0.4% sektor perlumpungan dan pengkuarian, ya. Dan PMKS ni menyumbang kepada ekonomi negara, menyumbang sebanyak 38.4% dari segi pendapatan negara, iaitu dari segi KDNK, iaitu keluaran dalam negara kasar, dan juga menggaji seramai 7.59 juta orang pekerja, iaitu bersama dengan 48.2%, ya, angka yang signifikan. Begitu juga menyumbang kepada ekspor sebanyak 144.5 bilion ringgit, ya. Menyentuh tentang pelibatan wanita ataupun peranan wanita di Malaysia ini, saya boleh katakan bidang perniagaan dan keusahawan ini memang berpotensi untuk menjadi satu kerjaya, ya, kepada wanita, dan ini dapat
dapat menyumbangkan lagi kepada ekonomi keluarga mereka, ya. Dengan kiranya anggaran penduduk yang tinggi di Malaysia ni, kita ada 16 juta penduduk di Malaysia adalah wanita. Jadi iaitu lebih kurang 47%, maka ia selari dengan PMKS di Malaysia ni, yang mana milikan wanita adalah sebanyak 20.6%, ya. Daripada jumlah keseluruhan entiti perniagaan tu, jumlah mereka tu meningkat setiap tahun, ya. Kalau kita congakkan 20.6% kepada 1.17 juta adalah sebanyak lebih daripada 241,000, ya, jumlah perniagaan adalah milikan wanita. Dan dari statistik yang disediakan oleh DOSM juga, kita dapat lihat perniagaan milikan wanita ini telah menyumbang lebih daripada 780,000 pekerjaan yang bernilai sebanyak 11.1 bilion ringgit dari segi upahnya, gaji, ya, yang diberikan kepada rakyat Malaysia lah umumnya di Malaysia, dan telah menyumbangkan sebanyak 69.2 bilion ringgit dari segi GDP, iaitu KDNK negara, ya. Jadi satu peranan serta sumbangan yang begitu signifikan oleh golongan wanita. Okey. SME Corp, kalau boleh saya persoalkan, apa yang boleh didefinisikan PMKS milikan wanita atau apa-apa sahaja perniagaan yang diceburi oleh usahawan wanita? Ya, baik Syirah. Definisi perniagaan milikan wanita ditakrifkan sebagai perniagaan yang sekurang-kurangnya 51% pegangan sahamnya dimiliki oleh wanita. Ya, ataupun ketua pegawai eksekutif ataupun pengarah urusannya, managing director, adalah wanita dengan memegang saham sebanyak 10%. Jadi itu takrifan syarikat milikan wanita. Dan majoriti usahawan wanita ini, ya Syahira, banyaknya mereka menceburkan diri dalam sektor perkhidmatan, ya, sehingga 93%, manakala bakinya 7% tu dalam sektor pembinaan dan juga manufacturing, iaitu pembuatan, ya. Dan dari segi bidang yang diceburi, ramai usahawan wanita terlibat dalam perniagaan dekat dengan dunia wanita. Apa maksud dekat dengan dunia wanita tu? Maksudnya seperti perniagaan berkaitan dengan makanan dan minuman, iaitu F&B, ya. Begitu juga dengan pakaian, ya betul, fashion, terutamanya kasut, tudung, ya. Begitu juga dengan kecantikan, termasuklah kosmetik dan spa, ya. Dan banyak lagi, ya, industri yang diceburi oleh wanita. Namun demikian, terdapat juga usahawan wanita yang telah berjaya mencapai kejayaan dalam bidang yang biasanya didominasi oleh kaum lelaki. Khususnya yang ada di SME Corp Malaysia, antara usahawan wanita yang kita bantu seperti mereka yang menerajui perniagaan di dalam otomotif, ya, dalam bidang electrical dan elektronik, begitu juga dengan minyak dan gas. Jadi memang signifikan, dan memang kita berterima kasih juga kepada PMKS milikan wanita kerana telah menyumbang kepada ekonomi negara. Okey, sebagai SME Corp yang rapat bersama dengan usahawan di negara ini, melihat kepada fungsi dan peranannya, apa yang dilakukan SME Corp dalam membantu dan memperkasa usahawan wanita dari tahun ke tahun? Selain sebagai agensi pembangunan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, SME Corp juga merupakan agensi penyelaras pusat, ya, yang mana SME Corp menyelaras, memperkemas, memantau serta menilai kemajuan serta keberkesanan program pembangunan PMKS merentasi 13 kementerian, 50 agensi dan 10 kerajaan negeri. Dan terkini di dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri kita pada 5 Februari yang lalu, telah bersetuju, ya, agar SME Corp Malaysia bertindak sebagai sekretariat tetap majlis tersebut. Ini bermaksud SME Corp Malaysia mempunyai peranan untuk menyelaras pertindihan fungsi serta peranan dan juga pertindihan program-program pembangunan PMKS dalam
ekosistem keusahawanan serta PMKS itu sendiri, ya. Jadi ini satu kiranya tanggungjawab yang besar kepada SME Corp Malaysia yang diberikan dan secara tidak langsung mengiktiraf peranan dan sumbangan kami SME Corp Malaysia dalam menerajui pembangunan PMKS di Malaysia. Dan pada tahun lepas, tahun 2023 ya Syairah, terdapat 259 program yang bernilai ataupun yang telah dibelanjakan sebanyak 10.89 bilion ringgit yang telah memanfaatkan sebanyak 641,892 usahawan, termasuk usahawan wanita, dan sebahagian besarnya adalah usahawan wanita. Cukup menarik bila Encik Rizal kata peranan SME Corp juga untuk memastikan tiada berlaku pertindihan, kerana kita faham bantuan dari segi program dan inisiatif tertentu, kalau sekiranya ia bertindih, usahawan juga akan keliru. Nah, melihat kepada perkara ini, apa mungkin program-program yang dilihat ini adalah program yang disediakan SME Corp sahaja untuk usahawan negara? Okey, pada tahun 2023, iaitu tahun lepas, daripada keseluruhan penerima manfaat yang program ditawarkan oleh SME Corp Malaysia seramai 2,708 PMKS, ya, seramai 1,065 atau hampir 40% merupakan usahawan wanita. Ya. Jadi program ini memang program spesifik ditawarkan oleh SME Corp Malaysia, dan jumlah bantuan yang diberikan kepada usahawan wanita di bawah SME Corp Malaysia ini sebanyak 22.6 juta ringgit, ya. Jadi suka saya kongsikan di sini, pencapaian ini telah melepasi sasaran sasaran awal kami, iaitu sekurang-kurang 30% kita nak beri kepada wanita, usahawan wanita. Dan program-program yang banyak disertai usahawan wanita ni memang spesifik lah kita buat. Contohnya macam program Women Netpreneur, ya, yang kita latih untuk mereka mendapat pengetahuan dari segi branding, iaitu jenama serta pendigitalan, ya, supaya satu hari nanti mereka dapat melaksanakan perniagaan secara dalam talian. Dan program-program seumpama BizMe pun begitu popular di kalangan peserta-peserta kami, yang mana mereka telah mendapat kiranya kemahiran kompetitif dan sokongan teknikal. Dan sebanyak 1,142 usahawan telah dibentuk daripada program ini, dan sebahagian besarnya, iaitu sebanyak almost 50% adalah kalau ikutkan melihat kepada perancangan-perancangan itu cukup cantik, melihat kepada apa mungkin aspirasi Malaysia Madani ke arah memperkasa usahawan wanita. Itu waktu yang kita ada, Encik Rizal. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Rizal. Saudara, itu Biz Malaysia bagi hari ini 5 Mac 2024 berakhir di sini. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.